Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, hari ini kita akan sambung pada topik kita 2.5 iaitu prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Dalam prinsip Archimedes, yang pertama sekali kita kena faham iaitu satu konsep mengenai daya apungan. Kalau awak merujuk di dalam buku teks muka surat 66, di mana ada satu situasi di mana kita ada dua objek precision yang mempunyai jisim yang sama. Dua objek precision mempunyai jisim yang sama. Kita rendamkan di dalam air, masukkan ke dalam bekas yang berisi air dan didapati satu precision terapung, satu precision terendam. Dia tenggelam. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan kedua-dua precision mempunyai jisim yang sama. Ini boleh berlaku disebabkan iaitu dinamakan daya apungan. Apakah itu daya apungan? Kita lihat apa maksud daya apungan. Daya apungan ialah daya yang bertindak. Kita tengok daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam sesuatu cecair. Jadi kalau secara gambarannya, kalau cikgu lukiskan di sini, apa maksud dia? Daya apungan adalah mesti satu daya yang bertindak ke atas. Ini thrust ni. Ini daya apungan. Dia bertindak ke atas. Kenapa ia bertindak ke atas? Apabila terdapat perbezaan tekanan. Kita sebelum ni dah belajar tekanan di dalam cecair. Tekanan yang berlaku di antara kita tengok tekanan di permukaan atas dan satu lagi tekanan di permukaan bawah. Ni atas, ni bawah. Jadi kita tahu sebelum ni kita dah belajar kan, kalau yang di bawah tekanan dia lebih tinggi daripada tekanan yang di atas. Jadi, apabila berlaku perbezaan tekanan, akan ada satu daya yang bertindak ke atas. Itu yang dikatakan daya apungan. Jadi, daripada maksud daya apungan ini, kita dapat rumuskan satu terbitan mengenai daya apungan. Cuba kita lihat. Awak boleh merujuk buku teks juga, muka surat 67. Kita tahu, sebelum ni cikgu nyatakan ada tekanan di bahagian atas. Tekanan di bahagian permukaan atas. Iaitu di sini. Ini P1. Dan daya yang bertindak di permukaan atas. Iaitu macam mana boleh dapat ni? Macam mana kita boleh dapat F1 sama dengan P1A? Sebelum ni kita dah belajar iaitu P sama juga dengan F bahagi A. Awak dah belajar waktu menengah rendah lagi. Jadi, kita dapati F1 sama juga dengan P1A. Kita dapat ni lah. Kemudian tekanan ni pula, P ni pula, P1 ni, kita gantikan dengan yang kita dah belajar iaitu tekanan bagi cecair. Iaitu H rho G. Jadi, kita gabungkan kedua-dua ni, gantikan H rho G darab dengan A. Ini daya yang bertindak pada permukaan atas, pada F1.
Okey. Kemudian kita tengok tekanan pada permukaan bawah. Iaitu kita nak cari daya F2. Sama juga macam tadi. Okay, kalau tekanan di permukaan bawah sama juga dengan H2 rho G. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okay, dan daya yang bertindak sama juga F2 sama dengan P2A. Okay, dan kita dapat formula H2 rho G A. Ya. Okay. Jadi ini untuk daya yang bertindak pada permukaan bawah. Tadi dia nyatakan tadi bahawa apabila berlaku perbezaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah, ia menghasilkan daya apungan. Okay. Jadi kita cari di sini daya paduan arah ke atas. Ni kita dah belajar sebelum ni kan, keseimbangan daya. Jadi kita cari daya paduan, kita tahu. Okay. Ini daya yang di bawah F2 tolak dengan F1. F2 tolak dengan F1. Okay. Kemudian kita masukkanlah nilai F2 dan F1 tadi. Ini F2 dan ini F1. Okay. Kita masukkan nilai. Gantikan. Okay. Gantikan nilai. Okay. Selesaikan. Dan akhirnya kita dapat ini. Ini mungkin awak keliru dekat sini. Ini kita dah kembangkan. Okay. Yang ini apa pula cikgu? Kan awak tanya apa? Macam mana boleh dapat? Okay. AHG kemudian terus rho VG. Apa V ni? V ni apa? V ni apa? V ni adalah isi padu. Kenapa jadi isi padu pula? Okay. Sebab isi padu A darab H. Maksudnya luas darab tinggi. Ni ya. Ni H ni tinggi kan? Ni H ni. Ini tinggi. Okay. Jadi bila H ni tinggi. Okay. H ni tinggi. Jadi tinggi H darab dengan A adalah isi padu. Rho VG. Okay, jadi kita kata daya paduan ini dinamakan sebagai daya apungan. Ataupun cikgu boleh kata FB ini kita dapat akhir sekali. Ya. Akhir sekali kita dapat inilah daya apungan FB sama dengan rho VG. Ini ya. Ini yang formula yang kita dapat akhir sekali tadi. Cikgu nak highlight kan. Okey. Daripada yang kita buktikan rumus tadi. Jadi, di sini kita dapat rumuskan apa itu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam. Objek yang terendam. Okay. Terendam macam mana? Sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Bermakna objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya akan mengalami daya apungan. Daya apungan itu pula adalah sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Cikgu, macam mana datang berat? Macam mana boleh kata berat? Okey. Awak tengok formula ni. Rho VG. Apa tu rho VG ni? Ingat tak lagi? Apa formula berat? Kan awak dah belajar dah sebelum ni. Cuma nak tahu ingat ke tak ingat? Okey. Awak ingat lagi? Apa dia formula berat? W sama dengan mg. Okey, G dah ada sini sama. Macam mana dapat rho V ni? Okey, kita tahu ketumpatan apa? Ketumpatan sama juga dengan merah. Okey. Apa ketumpatan? Jisim bahagi isi padu. Jadi
M sama juga dengan rho V. Jadi tu yang kita dapat. FB ni sama juga dengan, dia sebenarnya MG lah. M ni kita ganti jadi rho VG. Kita dapatlah berat bendalin yang disesarkan. Okay. Cuba kita tengok eksperimen. Eksperimen 2.3. Okay, di mana inferen eksperimen daya apungan bergantung pada berat cecair yang disesarkan. Maksudnya daya apungan dia bergantung pada berat cecair yang disesarkan. Itu inferen. Okay. Hipotesis. Semakin besar berat cecair yang disesarkan, semakin besar daya apungan. Jadi tujuan eksperimen menentukan hubungan antara daya apungan dengan berat cecair yang disesarkan. Okay, jadi dimanipulasikan ialah, awak kan tahu sebelum ni, cikgu sambil tu cikgu selit jugalah. Macam mana kita tahu dimanipulasi berat air yang disesarkan ni kalau eksperimen? Ini kita tahu daya apungan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas, RV. Ini adalah MV, manipulated variable, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay. Jadi RV mesti bergantung kepada MV. Okay. Dan hipotesis pun sama juga. Okay, jadi yang bergerak balas adalah daya apungan, yang dimalarkan, yang tetap adalah ketempatan air. Okay. Jadi kita tengok radas, bahan. Okay, macam mana eksperimen ni? Okay, pada kaedah yang pertama, prosedur pertama, kita gantungkan pemberat slot 100 gram. Kita rekod bacaan nilai berat bagi pemberat berslot di udara, iaitu W, sebelum masuk ke dalam air. Kemudian kita letak bikar di atas neraca elektronik. Okay, set bacaan elektronik pada sifar baliklah. Okay, masukkan sepenuhnya pemberat ke dalam air. Kita rekod pula bacaan neraca spring. Kita catat sebagai WA. Ketika tu objek dah terendam dalam air. Dan kita macam nak hitung daya apungan, kita ambil WU, iaitu berat ketika di udara, tolak dengan berat ketika di dalam air, WA. Okay, setelah itu daripada bacaan elektronik pula, kita hitung berat air yang disesarkan, iaitu WS. Okay, dan kita ulang eksperimen ni dengan tukar pemberat berslot lah. Daripada 200, 300, 400 dan 500. Okay, apa hasil? Okay. Kalau cikgu nak tanya, katakanlah berat di udara, kita ada satu objek, sebab dia kata guna tadi 100 gram kan? 100 gram tukar dalam Newton berapa? Ingat tak? 1 gram tukar dalam Newton adalah 1 Newton. Kan? Okey. Pada anggaran awak, agak-agak bila berat dalam air, adakah berat tersebut akan bertambah atau berkurang? Okay, bila berat di dalam air, ia akan berkurang. Okay. Ini tak perlu tulis Newton lah, dah ada unit kat situ kan. Okay, dia akan berkurang. Katakanlah kita tengok ini tadi 1.0. Okay, ini kita dapat katakan 0.8. Okay, jadi kalau berat yang disesarkan kita tolak, okay, WU tolak WA. So kita dapat 0.20. Okay, dan ini 0. So daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan, dia akan samalah. Dan seterusnya, katalah ni kita buat 2. Okay, ini 3. Ni 4. Ni 5. Okay. Katalah cikgu buat. Okay, yang ni pun semua akan berkurangan lah. Katalah kita dah masukkan semua data. Okay. Apa graf yang akan kita dapat? Cikgu try lukis ni. Awak kena buat graf. Kuning lah, nampak sikit.
cikgu buat tak lurus. Kita buat lurus sikit. Okey. Paksi Y, paksi X. Maaflah kalau sengit-bengit ya. Okey, ini Y adalah WS. Dia kata plot WS lawan FB. Agak-agak awak akan dapat graf macam mana? Okey. Kita akan dapat WS ni ya. Ini WS lawan dengan FB. So kita akan dapat macam mana? Awak tengok yang ni pun. 0.2, 0.2. Kita akan dapat sebenarnya satu garis lurus. Bermula dari asalan. Okey. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita buat daripada eksperimen ni? Pertama sekali kita akan cari kecerunan graf. Dan kalau kita cari kecerunan graf, sebab kita tak buat eksperimen ni di makmal lagi kan, jadi cikgu terangkanlah. Kalau awak tengoklah daripada nilai yang ini kan, yang ini kan, 0.2, 0.2 ni agak-agak, boleh agak tak apa kecerunan graf? Kalau ikutkan di sini nilai ni pun kita dah tahu, kecerunan graf dia kita akan dapat M adalah 1.0. Kecerunan dia 1.0. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada eksperimen ni? Okey, pertama sekali awak boleh nampaklah kalau sini graf bermula dari asalan bermaksud okey, daya apungan FB berkadar terus dengan WS kan, berkadar terus dengan WS. Okey. Kemudian apa yang kita dapat pula? Okey, disebabkan kecerunannya satu kan, kecerunannya satu bermaksud FB ini adalah sama dengan WS. Bermaksud daya apungan sama juga dengan berat air yang disesarkan. Jadi daripada eksperimen ini kita dapat buktikan dan nyatakan menghasilkan prinsip Archimedes, di mana prinsip Archimedes menyatakan berat objek yang tenggelam sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalih adalah akan mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Jadi kalau hubungan ni antara daya apungan dengan berat air disesarkan adalah inilah berkadar terus. Jadi kalau kita lihat objek, okey, objek di udara. Tadi kalau daripada eksperimen ni objek di udara ni ini adalah ini W lah. Ini W. Objek di udara ialah berat sebenar objek lah. Dan bila objek masuk dalam air, berat objek di dalam air ini kita panggil berat ketara. Dia bukan berat sebenar, dia berat ketara. Yang tu tadi dalam eksperimen kita guna simbol WA. Kan? Dan objek menyesarkan air. Okey, di mana objek tersebut sesarkan air, isi padu cecair yang disesarkan adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam di dalam cecair. Dan objek mengalami kehilangan berat ketara. Apa dia objek mengalami kehilangan berat ketara? Kehilangan berat ketara sama juga dengan berat objek di udara tolak dengan berat objek dalam cecair, iaitu W tolak WA yang tadi kita cari tu. Dan daripada kita tolak tu tadi, kita dapat daya apungan ke atas bertindak pada objek, iaitu daya apungan sama juga dengan berat cecair yang disesarkan. Inilah hasilnya yang terakhir sekali. Daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan, iaitu ialah prinsip Archimedes. Okey.
Jadi berat cecair daya apungan sama dengan berat cecair yang disesakan, sama juga dengan kehilangan berat ketara. Bermaksud kita kira berat sebenar objek tolak dengan berat ketara. Okey. Dan akhir sekali kita nak tengok hubungan antara semandaya dengan keadaan keapungan satu objek dalam bendalih. Okey. Yang pertama sekali, apabila objek direndam ke dalam satu bendalih, objek akan mengalami dua daya. Kita tahu berat objek disebabkan oleh graviti dan daya apungan FB disebabkan oleh bendalih yang disesakan. Kenapa dipanggil FB? Kalau dalam English buoyant force, itu yang disebut FB. Okey, jadi keadaan keapungan objek itu ditentukan oleh magnitud relatif bagi dua daya tersebut. Kita tengok yang pertama. Situasi di mana apabila berat objek sama dengan berat dengan daya apungan. Ini berlaku apabila daya paduan kosong, keseimbangan daya tercapai dan objek terapung pegun. Dia dah tak bergerak dah. Dia boleh sama ada dua situasi lah. Sama ada situasi yang terapung dalam keadaan begini di atas permukaan ataupun dia separa terapung. Okay. Ini kita kata berlaku daya paduan kosong, W sama dengan FB, berat objek sama dengan daya apungan. Okay. Tapi apabila berat objek lebih besar daripada daya apungan, apa yang berlaku? Daya paduan akan bertindak ke bawah. Okey. Daya paduan akan bertindak ke bawah F. Dan tidak berlaku keseimbangan daya lah. Sebab W dah tak sama dengan FB. Jadi objek ketika ini bergerak ke bawah dengan pecutan A. Okay. Dan selalunya kalau situasi gambar dia macam mana? Dia akan tenggelam bawah daripada permukaan air. Awak nampak ni, dia ke bawah. Kalau tadi yang tu dia di atas permukaan. Kalau atas permukaan air tu, di permukaan air tu, itu masih lagi W sama dengan FB. Okey. Dan apabila W kurang daripada FB, okey, bermaksud berat lebih kecil daripada daya apungan, akan ada daya paduan bertindak ke atas. Tiada keseimbangan daya dan objek bergerak ke atas dengan pecutan A. Okay, dan objek maksudnya tidak berada dalam keadaan pegun. Okay, ini situasi yang ketiga. Okay, jadi dalam daya apungan ni ada tiga situasi lah. Sama ada W sama dengan FB. Okay, W lebih besar daripada FB ataupun W kurang daripada FB. Okay. Cikgu rasa untuk prinsip Archimedes kita berhenti dahulu pada setakat ini. Dan kita akan pada kelas yang seterusnya kita akan masuk pada aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okay. Dan cikgu harap segala penerangan cikgu tadi dapat membantu awak untuk membuat nota dan juga untuk membuat latihan yang seterusnya selepas ini. Okay. Jika terdapat sebarang apa masalah, apa-apa, boleh terus bertanya dengan cikgu. Okay. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.